أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. وبعد. Yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid beserta dengan pihak pentadbiran, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita nikmat Islam dan iman, diberikan kita taufik inayah, kelapangan masa serta kecondongan hati untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan kita pada majlis ilmu pada malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kefahaman dalam agama yang kita pegang, akidah yang kita pegang ini. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kefahaman yang jitu dalam memahami agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membincangkan Al-Fiqhul Manhaji, terjemahan jilid yang ke-6 yang berkaitan dengan muamalat, yang mana telah pun kita huraikan pada kesempatan yang lalu muqaddimah berkenaan dengan muamalat serta jual beli, yang mana tuan-tuan dalam kehidupan kita ini, di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga telah menggariskan kepada kita tata cara berinteraksi sesama manusia, khususnya dalam urusan jual beli, yang telah kita nyatakan bahawa jual beli ini juga mempunyai rukun, seperti mana solat, ibadah yang lain. Begitu juga arkanul bai', rukun bai' dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab kita ini kita lihat pada muka surat 1199, yang mana ada 3 rukun jual beli tuan-tuan. Yang pertama ialah mereka yang terlibat dalam jual beli, iaitu pembeli dan juga penjual, yang mana penjual dan pembeli mengikat kontrak menurut persetujuan mereka berdua, yang mana antara syarat yang digariskan ialah penjual dan pembeli merupakan seorang yang waras, yang boleh berfikir. Bila mana disebut waras tuan-tuan, maka orang yang tidak mempunyai akal fikiran, gila dan sebagainya, maka mereka tidak sah dalam urusan transaksi jual beli. Waras juga dimaksudkan ialah baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Oleh itu urusan jual beli yang dijalankan oleh kanak-kanak yang tidak mumayyiz, yang tidak boleh membezakan baik dan buruk, maka tidak sah jual beli mereka. Begitu juga orang yang majnun, orang yang hilang akal, orang gila, maka tidak sah jual beli yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Pada ayat yang saya bacakan ini ialah pada ayat ke-6 surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, diberikan satu ujian kepada anak-anak yatim bila mana diserahkan harta mereka ini, sama ada mereka telah pun bersedia untuk menguruskan harta ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ujilah
anak-anak yatim itu sebelum baligh, sehingga mereka cukup umur, yakni dewasa. Kemudian jika kamu melihat daripada keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik, boleh menguruskan harta mereka, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Jadi tuan-tuan, itu yang digariskan. Maka dalam konteks ini juga termasuklah orang yang kanak-kanak yang boleh ataupun mereka yang boleh dijadikan ataupun boleh terlibat dalam jual beli, ialah mereka yang telah pun melepasi urusan ataupun telah pun melepasi umur yang mumayyiz. Orang yang tidak berkelayakan menguruskan harta juga sama juga tak boleh. Orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang diharamkan, atau orang yang terlalu boros membelanjakan harta walaupun untuk memperoleh barangan yang harus, atau orang yang dianggap cuai dan tidak bijak serta tidak berpengalaman menguruskan harta, juga tidak sah dalam urusan jual beli mereka. Pada ayat yang ke-6 tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para penjaga anak-anak yatim agar menguji anak-anak yang berada di bawah jagaan mereka dengan cara menyuruh mereka menjalankan urusan jual beli setelah mereka cukup umur. Maksudnya transaksi jual beli itu dipantau oleh penjaga, dipantau oleh waliul amr. Sekiranya waliul amr melihat kebolehan ataupun telah pun mencukupi kekuatan untuk membezakan yang baik dan yang buruk, khasnya dalam urusan harta mereka, maka diserahkan harta tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, kita nak melihat bagaimanakah kanak-kanak, orang gila dan orang yang tertidur, ketiga-tiga mereka ini tidak ditaklifkan perbuatan mereka. Seperti Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, rufi'al qalam, diangkat pena ataupun diangkat tulisan ataupun diangkat catatan pada tiga orang. Maksudnya malaikat tidak akan mencatatkan kepada tiga orang ini, tiga golongan ini. Tidak dicatatkan kebaikan ataupun dosa, iaitu orang gila yang kehilangan akalnya sehingga dia sembuh. Jadi orang gila ini tuan-tuan, walaupun kalau betul-betul dia memang disahkan hilangnya kewarasan dalam berfikir, telah pun disahkan oleh pihak yang berautoriti bahawa dia tidak boleh untuk memikirkan dengan baik, orang gila dan sebagainya, maka mereka ini diangkat taklif, yakni tidak dicatatkan pahala ataupun dosa. Dalam itu juga mereka juga tidak diwajibkan dengan perintah-perintah yang telah pun ditetapkan kepada setiap muslim. Mereka diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah dia sembuh, sehingganya akalnya, sehingga dia boleh memikirkan dengan baik. Itu yang pertama. Orang yang kedua ialah golongan ataupun orang yang tidur hatta yastayqidha, sehinggalah dia bangun daripada tidur. Yang ketiga ialah as-sabi, yakni kanak-kanak, sehinggalah dia bermimpi. Yang dimasukkan dengan mimpi ini tuan-tuan bukan mimpi saya saja, tetapi mimpi maksudnya ialah antara tanda dia telah pun aqil baligh, telah mencapai umur baligh. Dia ada beberapa tanda tuan-tuan, sama ada mimpi yang menyebabkan dia keluar air mani, ataupun tumbuh bulu-bulu yang menyebab ataupun yang menjadikan dia ini boleh dianggap seorang yang akil, ataupun telah melepasi umur 17 tahun ataupun 18 tahun walaupun tidak ada tanda-tanda tadi. Tapi kalau dia mencapai umur tadi 18 tahun, 17 tahun, maka dia dianggap sebagai baligh. Adapun sebelum kanak-kanak itu belum mencapai umur baligh ataupun belum sampai padanya tanda-tanda baligh, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemaafan kepada mereka. Tidaklah dicatatkan kebaikan ataupun tidak dicatatkan dosa ataupun pahala. Maka menjadi tanggungjawab kepada ibu dan ayah mendidik mereka dengan baik. Didikan mereka ini diwajibkan, ataupun ibu dan ayah ini diwajibkan untuk memberikan didikan kepada anak-anak mereka. Maksud pena telah diangkat ialah apa yang dilakukan tidak diambil kira. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, jual beli yang dilakukan juga tidak sah. Jadi orang yang tidak diambil kira segala tindakan mereka dianggap tidak berkelayakan untuk melakukannya. Jadi ini tuan-tuan, kita nak membahaskan rukun yang pertama. Penjual dan pembeli ialah orang yang berakal ataupun waras, termasuk berakal, boleh menguruskan harta dan juga baligh. Itu yang pertama. Dan penjual dan pembeli tuan-tuan, yang kedua ciri mereka ini ialah wajib. Mereka ini ialah hurriyah ataupun bebas membuat pilihan ketika melaksanakan jual beli. Bebas, tidak dipaksa. Maksudnya apabila seseorang menjual atau membeli, dia melakukan dengan bebas.
dan dengan sepenuh hatinya serta meredai urusan yang ingin dijalankan. Sama ada penjual dan pembeli tidak boleh dipaksa dalam urusan tadi. Perlu ada kebebasan di antara kedua-dua pihak, seperti mana yang Allah nyatakan pada surah An-Nisa ayat yang ke-29, dan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, melainkan urusan jual beli ataupun perniagaan yang dilakukan an taradin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan taradin. Maksud taradin ialah suka sama suka, redha meredai sesama kamu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama al-bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli hanyalah sah dengan cara suka sama suka ataupun redha meredai di antara penjual dan juga pembeli. Dengan ini jual beli hanya diterima dan dianggap sah apabila ia dilakukan secara sukarela oleh kedua-dua pihak. Maksudnya kedua-dua tuan-tuan, bukan salah satu saja, tetapi perlu ada kedua-dua pihak, perlu redha meredai antara satu dengan yang lain. Atas dasar ini jual beli orang yang dipaksa adalah tidak sah kerana ia dilakukan tanpa kerelaan. Ini kerana kerelaan pada hakikatnya ialah sesuatu yang tersirat. Jadi tuan-tuan, selain orang yang dipaksa, jual beli yang dilakukan secara bergurau juga tidak sah. Jadi tuan-tuan, ada perkara-perkara dalam urusan hukum hakam agama ini perlulah tidak ada paksaan. Tetapi ada juga perkara yang kalau kita buat secara bergurau pun akan terjatuh hukumnya. Ada 3 benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, thalathun, ada 3 perkara yang bila mana dilakukan secara bergurau ataupun secara serius maka terjatuh hukumnya. Yang pertama ialah nikah, yang kedua ialah talaq, dan yang ketiga ialah rujuk. Jadi tak boleh kita main-main dengan 3 perkara ini. Kan tiba-tiba kita ada anak, kita bergurau dengan kawan kita di kedai kopi, kan aku nikahkan kau dengan sekian-sekian dengan anakku, maka dia sebut aku terima nikah. Walaupun dalam keadaan bergurau, disaksikan dengan 2 saksi, maka nikah itu telah pun sah. Dari sudut hukum lah. Tapi dari sudut paper, untuk jabatan agama perlu ada dia punya proses. Tetapi kalau terjadinya sedemikian, maka perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa, walaupun atas tujuan bergurau sekalipun. Tak boleh kita bergurau. Begitu juga dengan talak. Dia main-main dengan isteri dia ataupun dengan kawan dia, disaksikan perkataan itu oleh 2 orang saksi, walaupun isterinya tidak ada pada majlis berkenaan, walaupun secara gurau senda semata-mata, tetapi terbit daripada lafaz itu secara sarih, secara jelas, maka telah jatuhlah talak tadi. Yang kedua. Yang ketiga, ruju'ah pun sama juga, dilakukan sama ada secara main-main ataupun secara sengaja, maka jatuh hukumnya. Akan tetapi jual beli yang dipaksa maka tidak sah. Samalah seperti orang yang dipaksa, iaitu jual beli tidak dijalankan dengan kerelaannya dan dengan niatnya. Walau bagaimanapun, tetapi ada dia punya istithna, pengecualian, iaitu jika paksaan tersebut dilakukan dengan sebab yang sah, jual beli orang yang dipaksa adalah sah. Jadi kita sebut tuan-tuan, tak boleh paksa, tetapi ada certain keadaan, maka walaupun dalam paksaan, maka jual beli itu tetap dianggap sah. Contohnya, orang yang sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang, sedangkan dia memiliki barangan tetapi enggan menjualnya. Contohlah, seorang yang kita kenali ini, dia ini banyak berhutang, tetapi dia sengaja melambat-lambatkan bayaran. Walhal dia ada barangan yang boleh dijual, yang mana hasil jualan tadi boleh melangsaikan hutangnya. Dalam keadaan ini tuan-tuan, perlu kita membuat permohonan kepada mahkamah, kepada hakim, kepada qadhi. Bukan semenang-menangnya kita boleh paksa sedemikian. Dalam keadaan ini, hakim ataupun qadhi berhak memaksa orang ini menjual barangan tersebut untuk tujuan menjelaskan hutangnya. Jadi tuan-tuan, walaupun orang yang menjual tadi dalam keadaan terpaksa, tetapi setelah mana diputuskan oleh qadhi, kerana qadhi ataupun hakim ini apa yang ditetapkan telah pun mengangkat khilaf dalam satu perkara. Jual beli di sini sah kerana kerelaan syarak telah mengganti tempat kerelaan penjual. Maksudnya ialah hakim telah memutuskan sedemikian dan itu telah menggantikan keredaan penjual tadi. Kerana keadaan ini keadaan yang memang memaksa ataupun ada dia punya maslahah dia.
Kan orang yang sengaja membayarkan hutang, sedangkan membayar hutang ini tuan-tuan hukumnya apa? Wajib. Membayar hutang hukumnya wajib. Kita lihat bagaimana Nabi SAW enggan untuk solat jenazah terhadap seorang yang meninggal dunia dalam keadaan hutangnya masih belum dilangsaikan. Dan hadis yang lain Nabi mengatakan nafsul mu'min, roh orang yang beriman, dia tergantung mu'allaqatun hatta yuqda an dainihi, sehinggalah dilangsaikan hutangnya tuan-tuan. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita perlu hati-hati. Hutang ini sehinggakan orang yang syahid sekalipun jiwanya akan tergantung. Tergantung apa maksud dia? Bukannya dia jadi hantu tuan-tuan. Kita jangan salah faham, bukan dia jadi hantu, tetapi ialah jiwa mukmin itu, roh orang mukmin itu dia tertahan daripada mendapat nikmat ketika mana di alam kubur, sehinggalah hutang-hutangnya dilangsaikan, barulah jiwa ataupun roh orang mukmin itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selagi mana walaupun dia mati syahid, tetapi ada hutang yang belum dilangsaikan, jadi dia tertahan daripada mendapat nikmat sebelum hari kiamat. Jadi itu maksudnya tuan-tuan, ialah kita perlu berhati-hati berkenaan dengan hutang. Hatta ayat yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim ialah ayat yang berbicara mengenai ad-dain. Dain ini tuan-tuan dia hampir sama dengan perkataan din. Din maksudnya agama. Din maksudnya agama. Kalau dal itu dibariskan bawah, dibariskan kasrah, din. Tetapi dal yang dibariskan dengan fathah, dain, bertukar maknanya menjadi hutang. Jadi hutang ini disebutkan paling panjang dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi itu yang syarat yang kedua tuan-tuan. Rukun pertama ialah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli perlu waras, mumayyiz, aqil, baligh. Dan yang kedua ialah mereka ini berhak ataupun tidak dipaksa, bebas dalam melakukan pilihan. Dan juga ada pengecualian kalaulah yang kita sebutkan tadi, kalau diputuskan oleh hakim dia terpaksa menjual barangannya kerana ada hutang yang perlu dilangsaikan, walaupun dia menjual dalam keadaan terpaksa, dalam konteks ini dibolehkan. Kemudian tuan-tuan, yang berkenaan dengan rukun yang pertama ini ialah penjual dan pembeli juga adalah individu yang berlainan. Maksudnya mesti wujud dua pihak berlainan yang mengikat kontrak tersebut. Penjual serta pembeli bukanlah orang yang sama, kerana kepentingan kedua-dua pihak sentiasa berlainan. Sebabnya tuan-tuan, penjual dia nak jual barangan dia dengan harga yang mahal, tetapi pembeli dia nak membeli barang tersebut walaupun dengan kualiti yang tinggi tetapi dengan harga yang murah. Dia nak harga murah, tapi penjual nak harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi mereka punya kecenderungan itu berbeza. Kerana itu diletakkan bahawa penjual dan pembeli perlulah merupakan individu yang berlainan. Tetapi tuan-tuan, seperti mana yang kedua tadi, dia ada pengecualian dalam dipaksa tadi. Yang ketiga ini juga ada pengecualian. Contohnya dikecualikan dalam kes jual beli yang dijalankan oleh waliul amr. Waliul amr ini ialah penjaga. Contohnya ialah seorang ayah ke atas harta anaknya yang tidak berkemampuan menguruskan hartanya sendiri. Alasannya seorang ayah tidak mungkin akan menzalimi anaknya. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, kalaulah penjaga tadi seorang ayah, dia membeli dan dia menjual harta anaknya sendiri, maka ini dikecualikan. Kerana apa? Kerana secara fitrahnya ataupun secara kebiasaannya, ayah tidak akan ditohmah akan memperdayai anaknya sendiri kerana sifat belas kasihan terhadap anaknya yang ada padanya. Jadi itu pengecualian. Demikian juga dengan jual beli seorang hakim, yakni pemerintah, ke atas harta mereka yang tidak berkeupayaan yang berada di bawah jagaannya. Dalam hal ini dia boleh menjual harta salah seorang daripada mereka kepada salah seorang yang lain kerana hak jagaan yang dimiliki oleh hakim. Maksudnya ialah hakim itu yang mengambil alih penjagaan harta tadi adalah umum. Juga kerana ada kalanya dia terpaksa melakukan jual beli seperti itu. Jadi itu yang ketiga tuan-tuan, iaitu penjual dan pembeli mestilah orang yang berlainan. Itu dia poinnya. Dan yang keempat, penjual dan pembeli ini diletakkan syarat dalam mazhab Syafi'i ialah boleh melihat. Boleh melihat, tidak buta. Oleh kerana itu ataupun oleh itu jual beli yang al-a'ma, iaitu orang buta, tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara.
Untuk tujuan jual beli ini, orang buta itu perlu untuk mewakilkan kepada orang lain untuk membeli ataupun menjual bagi pihaknya. Harta itu dia punya, kalau dia nak membeli sebagai contoh, tapi dia perlu ada wakil yang amanah, bukan wakil yang boleh ataupun menzalimi orang yang buta tadi. Wakil yang betul-betul amanah. Jadi dia sebagai wakil untuk menjual ataupun membeli bagi pihak orang yang buta tadi. Jadi itu 4 perkara tuan-tuan kepada pembeli dan penjual. Kita ulang lagi sekali, ialah yang pertama ialah penjual dan maupun pembeli orang yang waras, baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Dan yang kedua ialah dia bebas membuat pilihan ketika melaksanakan jual beli, bukan dipaksa ataupun sebagainya. Tapi paksaan boleh, tetapi kita telah nyatakan pengecualian tadi. Yang ketiga ialah penjual dan pembeli ialah orang yang berlainan. Dan yang keempat ialah kedua-dua penjual maupun pembeli orang yang boleh melihat. Orang yang buta boleh, tetapi ialah perlu dia wakilkan pada orang yang amanah yang menguruskan transaksi bagi pihaknya. Itu yang keempat. Jadi itu rukun yang pertama tuan-tuan. Kita lihat rukun yang kedua iaitu sirah ataupun kontrak. Apa yang dimaksudkan dengan sirah ini tuan-tuan? Sirah kontrak adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat kontrak dengan menyatakan kemahuan, kerelaan dan niat mereka untuk mengikat kontrak. Sebenarnya tuan-tuan, dalam kita melakukan jual beli, satu perkara yang ditekankan, kalau perlu ada satu bentuk persetujuan sama ada daripada pihak penjual ataupun pembeli. Kan biasa kita dengar, saya beli barang ini, saya jual contohnya. Jadi itu merupakan yang disebutkan dalam sirah, satu bentuk tanda bahawa penjual dan pembeli meridai antara satu dengan yang lain. Namun tuan-tuan, kerelaan adalah sesuatu yang tersirat. Kerelaan ini perlu dilahirkan melalui petanda yang dapat menggambarkan kerelaan tersebut. Jadi kalau kita bayar kat cashier, kan, satu perkara yang merupakan uruf ataupun satu benda yang ma'ruf di satu tempat itu, kan, kita bayar duit, dia terima, maka tidak ada apa-apa pertelingkahan, kira jadilah jual beli tadi. Tapi sebaiknya kalau kita dapat melafazkan, tapi kita sebutkan tadi boleh dilakukan seperti mana kebiasaan satu tempat. Bahkan di mana-mana tempat sekalipun tuan-tuan, kadang-kadang tak perlu pun secara literal dilafazkan saya jual dan saya beli, tapi merupakan satu perkara yang uruf ataupun ma'ruf, mengikut uruf setempat. Kita bagi dekat kredit, kan, kemudian kita tekan pin number kita ataupun kita wave. Jadi tak mungkinlah kita dipaksa, kan, melainkan cashier tu dia suruh kita, dia paksa kita bayar. Tapi memang kalau kita tekan pin number tu pun merupakan satu bentuk keredaan kita yang memang kita nak beli barang tadi. Maka ini juga merupakan satu bentuk sirah kontrak tadi ataupun tanda bahawa dia nak beli ataupun jual. Yang ini mungkin kita masukkan dalam konteks kinayah. Kinayah ini maksud dia secara tidak langsung. Maksud dia ialah secara kiasan. Tetapi ada juga yang sebutkan secara sarih, secara jelas. Kan, saya beli iPhone ni dengan harga sekian-sekian, saya beli. Itu secara jelas lah. Mungkin dalam syarikat-syarikat ataupun kedai-kedai yang agak moden, mereka tak melakukan sedemikian. Tapi cukuplah secara kinayah, secara tidak langsung kita bagi dia duit, dia ambil, dan itu merupakan satu persetujuan yang difahami oleh kedua-dua. Maka ini termasuk dalam kerelaan antara keduanya tadi. Kemudian tuan-tuan, disebutkan antara syarat sirah kontrak ini ialah tidak wujud tempoh yang lama antara ijab ini ialah penawaran, dan persetujuan qabul yang boleh menggambarkan pada adatnya penawaran tersebut tidak diterima. Maksud dia konteks untuk ijab dan qabul itu dalam satu masa, tidak diselangi dengan masa yang terlalu jauh. Ijab ini maksudnya ialah tawar, qabul ialah penerimaan. Macam kita dalam rukun nikah pun ada sebut namanya lafaz ijab qabul. Kan, wali akan menyebutkan aku nikahkan dikau dengan sekian-sekian-sekian, dengan anakku ke, dengan adikku ke, dengan anak saudaraku, dengan mas kawinnya sekian-sekian tunai. Maka itu namanya penawaran, ijab. Manakala lafaz qabul ialah lafaz terima. Saya terima nikah sekian-sekian-sekian dengan mas kawinnya RM80 tunai contoh. Maka itu namanya lafaz qabul. Jadi itu juga yang ada dalam jual beli. Tapi ini yang disebutkan secara sarih, secara jelas. Adapun secara kinayah, maka kita boleh faham kalau kita bagi duit, dia ambil, maka terjadinya lafaz jual beli tadi.
Begitu juga tuan-tuan, dalam lafaz tadi juga perlu wujud persamaan antara persetujuan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual dalam semua sudut. Contohnya, jika seorang penjual mengatakan, aku jual kepada kamu benda ini dengan harga RM100, kemudian pembeli mengatakan, aku beli dengan harga RM50. Ataupun jika penjual mengatakan, aku jual rumah ini dengan harga contohnya RM100,000, pembeli pula menjawab, aku akan membeli harga ini dengan separuh harga, dengan contohnya RM80,000. Ataupun penjual mengatakan, aku jual kepada kamu dengan harga RM30,000 secara tunai, pembeli pula menjawab, aku membeli dengan harga RM30,000 secara bertangguh. Maka ini tidak sah, kerana tidak tally dari sudut penjual dan pembeli tadi. Melainkan adalah, dia kata boleh ansur-ansur dengan persetujuan kedua-dua pihak tadi kan. Jadi pembeli ataupun dia mungkin offer untuk bayar sekian-sekian dengan harga ataupun dengan bayaran secara ansuran, kemudian dipersetujui oleh penjual tadi, maka ini sah. Tapi dari sudut asalnya ialah seperti mana yang ditetapkan oleh penjual, maka akan disebut juga oleh pembeli. Melainkan kalau ada perbezaan, perlulah disepakati oleh kedua-dua pihak. Jadi itu yang dimaksudkan dengan perlu wujud persamaan. Yang ketiga ialah kesahihan jual beli tersebut tidak boleh dikaitkan dengan sebarang syarat atau dihadkan untuk tempoh tertentu. Kerana sirah kontrak mestilah menunjukkan kontrak tersebut sempurna dan pemilikan bersifat kekal. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita beli, maka orang yang membeli itu dia menjadi hak milik sepenuhnya. Tak boleh kita letakkan syarat pada dia, kalau sekian-sekian, kalau lepas sebulan barang ini kena kembalikan pada aku. Dia tak masuk dalam jual beli dah. Kalau dia buat macam ni, biasanya dalam lafaz untuk sewaan, ijarah. Nanti kita akan masuk dalam bab yang mengenai dengan sewaan, ijarah. Ijarah tu cerita lain. Tapi dalam konteks jual beli, maka tak boleh kita meletakkan syarat barang tersebut akan berpindah milik kepada ataupun berpindah milik daripada pembeli tadi. Maksudnya kalau pembeli jual tuan-tuan, maka itu barang dia. Tak boleh kita nak ambil balik. Kita letakkan tempoh sekian-sekian padanya. Letakkan tempoh tu dia masuk dalam, kalau dia punya kontrak itu dalam kontrak ijarah, sewaan. Tapi kalau dalam kontrak ataupun lafaz jual beli, maka pembeli akan mengambil sepenuhnya hak milik tadi. Jadi itu yang berkenaan dengan syarat sirah kontrak. Ataupun rukun yang kedua, iaitu sirah kontrak. Maksud dia persetujuan tu macam mana yang diputuskan. Jadi tuan-tuan, kita telah bicarakan dua rukun jual beli. Yang pertama penjual dan pembeli. Yang kedua ialah bagaimana persetujuan itu dizahirkan ataupun disebutkan sebagai sirah kontrak. Lafaz ataupun cara bagaimana kedua pihak tadi telah pun bersetuju untuk meneruskan transaksi. Manakala perkara yang ketiga ataupun rukun yang ketiga ialah barang yang diniagakan, iaitu dinamakan sebagai subjek kontrak ataupun akad. Dalam kontrak jual beli, subjek kontrak merujuk kepada barangan yang dijual dan barangan yang dijadikan sebagai bayaran. Kedua-dua perkara ini perlu memenuhi beberapa syarat. Jadi antaranya ialah barangan jualan tersebut hendaklah wujud ketika mana jual beli diteruskan. Jadi ini secara asasnya macam tu tuan-tuan. Benda yang kita nak beli itu memang telah ada. Mustahil seseorang itu dia menjual barang yang dia tidak ada. Tapi kalau kita cerita, contoh kita nak booking kereta kan, kereta itu tak ada lagi, masa itu masuk dalam bab yang lain. Mungkin kita akan nyatakan pada bab yang lain. Tapi secara asasnya barangan yang dijual itu telah ada, dimiliki oleh penjual. Contohnya seorang sahabat Nabi Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata, qultu ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayas'aluni 'anil bay', laysa 'indi ma abi'uhu minhu, thumma abta'uhu min as-suq, faqala la tabi' ma laysa 'indak. Aku telah berkata, aku di sini siapa, iaitu Hizam ataupun Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wahai Rasulullah, seorang lelaki datang kepadaku sambil bertanya kepadaku tentang jual beli sesuatu barangan, sedangkan aku, kata Hakim bin Hizam, tidak mempunyai barang yang hendak aku jual kepadanya. Kemudian aku membeli daripada pasar. Kemudian baginda bersabda, la tabi', janganlah kamu jual ma laysa 'indak, janganlah kamu jual barang yang tidak ada padamu. Jadi itu tuan-tuan, satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, jual beli dengan cara ini termasuk dalam kategori al-gharar. Al-gharar ini maksudnya ketidakpastian. Jadi apa-apa yang kita transaksi tuan-tuan,
Apa yang melibatkan harta kita perlu bebas daripada. Yang pertama ialah riba. Riba ini perkara yang ataupun dosa besar. Tidak ada dosa yang besar seperti mana yang diisytiharkan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengisytiharkan perang kepada mereka yang terlibat dalam riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Yang kedua ialah harta kita itu tidak terlibat dalam gharar, ketidakpastian ataupun berisiko seperti mana yang disebutkan pada hadis tadi. Itu masuk dalam kategori gharar, ketidakpastian. Kita tak tahu duit yang kita laburkan diniagakan ataupun dilaburkan di sektor yang mana, tidak dinyatakan. Ini gharar. Yang ketiga ialah tidak terlibat harta itu dengan al-maisir, iaitu judi. Judi juga merupakan perkara yang sangat ditegah dalam agama. Jadi sebarang urus niaga walaupun sedikit saja persentage yang melibatkan dengan judi, maka diharamkan dalam Islam. Begitu juga tuan-tuan, barangan yang dijual mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Maksudnya ialah barangan yang diniagakan ada nilaiannya, dan hanyalah barangan yang halal saja yang sah dari sudut jual beli. Syarat ini ditetapkan bagi barangan jualan, dan bayaran yang ditetapkan berdasarkan syarat ini segala barangan yang dikategorikan sebagai najis ataupun sebagai najis dan haram oleh syarak tidak sah diniagakan. Jadi apa-apa saja barang tuan-tuan yang memang ma'ruf hukumnya ialah najis, ma'ruf hukumnya sebagai haram, maka tidak sah dijadikan jual beli. Seperti mana arak, bangkai, darah, najis dan al-kalb, yakni anjing, adalah tidak sah untuk dijadikan sebagai barangan, sama ada barang untuk dijual ataupun dijadikan sebagai bayaran. Kedua-dua tak boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, yang kedua bangkai, yang ketiga khinzir, yang keempat ialah berhala. Mungkin tak adalah orang Muslim yang menjual berhala secara fizikal, tapi kalau ada terlibat dengan bahan-bahan yang memang confirm kalau dijual orang akan jadikan dia sebagai sembahan berhala, maka tidak boleh kan. Tapi kalau kita memang tak tahu orang tu buat apa, kita cuma jual barang tersebut yang mungkin dijadikan, kita tak tahu dia nak jadikan sebagai apa, maka dimaafkan. Tapi kalau kita tahu barang yang kita jual tadi confirm orang yang membeli tadi walaupun non-Muslim sekalipun, kalau dijadikan sebagai berhala, maka tak boleh. Jelas Nabi SAW mengatakan Allah dan juga Rasulnya mengharamkan jual beli al-khamr, arak, kedua ialah bangkai, ketiga ialah khinzir, keempat ialah berhala. Faqila ya Rasulullah, kemudian ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita syuhumal maitah. Sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah hukum pula kalau tadi disebutkan bahawa bangkai diharamkan, tetapi bagaimana lemak daripada bangkai tadi, adakah boleh kami jual beli? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha yuqla biha as-sufun, ataupun sahabat tadi mengatakan lemak tadi digunakan untuk yuqla biha as-sufun, untuk dijadikan untuk dicat kepada kapal-kapal. Juga diambil manfaat lemak daripada bangkai tadi, wa yudhanu biha al-julud, disapukan pada kulit, wa yastasbihu biha an-nas, dan juga dijadikan ataupun manusia mengambilnya sebagai untuk menyalakan lampu dengannya, mungkin dijadikan lilin lah kot. Faqal la huwa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu faakalu thamanah. Jadi faham tak tuan-tuan? Maksudnya sahabat mengatakan, bertanya pada Nabi, Nabi tadi kata bangkai haram untuk diniagakan, tapi bagaimana dengan lemak daripada bangkai tadi? Sebab lemak bangkai itu boleh diambil beberapa perkara kan, dijadikan sebagai cat kepada kapal, mungkin manusia menjadikan dia sebagai untuk jadikan lilin. Maksud dia ada manfaat yang boleh dibuat daripada bangkai ataupun daripada lemak bangkai tadi. Maka Nabi melarang perbuatan sedemikian kerana ini merupakan satu hilah, seperti mana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang Yahudi dengan beberapa perkara, maka mereka cuba untuk trik dengan perkara lain, tapi asasnya ialah tetap sama.
Nabi SAW mengatakan, semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan lemak haiwan kepada mereka, tapi mereka mencairkannya, mereka kata ini telah berubah bentuk. Dicairkan lemak daripada bangkai tadi, kemudian menjualnya dan memakan hasil daripada jualan tadi. Seperti manalah tuan-tuan, orang-orang Yahudi dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi macam mana mereka trik? Mereka memasang pukat itu pada hari sebelumnya, dan mereka menangkap hasil pada ikan yang ditangkap itu ialah ikan yang pada hari Sabtu. Maka inilah helah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka, dan Nabi SAW melarang umat baginda SAW bila mana Allah memerintahkan ataupun mengharamkan satu perkara, maka janganlah kita cuba untuk menghalalkannya dengan apa cara sekalipun. Maka tak boleh tuan-tuan. Jadi lemak haiwan yang diharamkan kepada kaum Yahudi ialah lemak lembu dan kambing, seperti mana dinyatakan oleh Al-Quranul Karim pada surah Al-An'am ayat 146, iaitu wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dhi dhufur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan lemak haiwan daripada diambil manfaat oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Cumanya untuk orang Muslim diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang halal tadi, lemak tadi tidaklah menjadi haram. Sama kita makan boleh, kita ambil manfaat selagi mana binatang itu binatang yang halal, binatang yang disembelih. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani, pada syariat mereka terdahulu, mereka hanyalah boleh mengambil daging, dan diharamkan mereka untuk memakan lemak daripada binatang walaupun binatang yang halal dan disembelih. Tapi umat Islam boleh makan lemak tuan-tuan. Yang penting ialah binatang yang halal dan juga disembelih. Dan diriwayatkan daripada begitu juga jual beli anjing. Mungkin anjing tepi jalan tu orang tak lalu lah tuan, tapi ada anjing yang baka dia cantik, mungkin ada orang yang tertarik, jadi dia pun nak jual ataupun nak beli, maka tetap haram tuan-tuan. Jadi Nabi SAW mengatakan, anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalb, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang daripada mengambil hasil jualan anjing. Jadi anjing ini satu benda yang diharamkan dalam urusan jual beli. InsyaAllah kita akan lanjutkan bicara mengenai hukum jual beli tadi, dan bagaimana pula dengan hukum jual beli berkenaan dengan baja. Sebab baja ini diambil daripada najis. Jadi bagaimanakah hukum dari sudut syarak, InsyaAllah kita akan huraikan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.